Ada dua saja hukum yang Allah datang daripada langit. Satu, perintah semayang. Yang kedua, perintah bekam yang Allah minta malaikat bagi tahu kepada Rasulullah untuk membekam, ataupun perintah hijamah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ma'lamtana innaka hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita berada pada hari ini, pada malam ni, malam yang penuh barakah. Mudah-mudahan apa yang akan kita sama-sama belajar ni ada manfaatnya untuk pembangunan rohani kita, jasmani kita di dunia, lebih dari di akhirat lah. Jadi terlebih dahulu saya mohon maaf kerana mungkin terlewat beberapa minit. Jadi walaupun berjalan pun alhamdulillah lah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memenang kita untuk berada di atas muka bumi ini. Jadi berbalik kepada pengajian kita yang kita namakan sebagai pengajian hijamah ma'rifat, dan pada minggu lepas kita dah katakan sebuah sikit tentang apa itu hijamah ma'rifat. Jadi pengajian hijamah ma'rifat ni bukanlah baru. Sebenarnya benda ni dah di zaman Rasulullah lagi, zaman sahabat, tabi'in, daripada mengamal lah hijamah ma'rifat ni. Cuma kita di belakang-belakang ni kita dah mula tertinggal tentang hijamah ma'rifat ni. Jadi sejarah hijamah ma'rifat ni bermula ketika Rasulullah Isra' Mi'raj di Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril. Ketika Rasulullah turun daripada bertemu dengan Allah, dapat perintah semayang di langit ketujuh, para malaikat memberitahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, perintahlah umatmu berbekam. Kita kena ingat ni, ini banyak orang terlepas pandang, terlupa. Ada dua saja hukum yang Allah datang daripada langit. Satu, perintah semayang. Yang kedua, perintah bekam yang Allah minta malaikat bagi tahu kepada Rasulullah untuk membekam, ataupun perintah hijamah tadi. Jadi untuk pembangunan kerohanian kita adalah semayang, ataupun tiang bagi diri kita adalah semayang. Tiang bagi kesihatan kita sebenarnya adalah hijamah tadi. Yang ni yang kita terlupa, dan ramai orang tak ambil kisah ataupun tak ambil berat tentang anugerah kasih sayang Allah kepada kita, khususnya umat Muhammad ni. Umat Muhammad Allah bagi perintah terus Allah malaikat bagi tahu Rasulullah, Rasulullah, perintahlah umatmu berbekam, umat Nabi Muhammad tu untuk berbekam. Sebab bekam hijamah ni adalah pembangunan ataupun tiang bagi kesihatan kita. Kalau kita berbekam, insya-Allah tubuh badan kita sihat. Jadi yang ni yang kita tak buat, yang banyak orang terlepas pandang buat hijamah ma'rifat ni. Jadi seperti mana yang saya maklum pada minggu depan, bahawa hijamah ma'rifat ni dia ada 17 tempat utama dalam tubuh badan manusia ni. Jadi kalau kita tahu setiap satu tempat tu, masya-Allah, sangat hebat, sangat luar biasa. Setiap tempat yang bekam ataupun hijamah ma'rifat ni, setiap tempat dia tu
maknanya yang sangat banyak, khasiat dia yang sangat banyak. Jadi saya dah cerita pada minggu lepas bahawa bekam tempat yang pertama dalam bekam ataupun hijamah makrifat ni adalah yang dikenali sebagai sulbi, tempat pertama sekali. Tempat tu khasiat dia sangat banyak, tuan-tuan. Jadi insya-Allah sepanjang saya live dengan tuan-tuan ni, sepanjang pengajian kita nanti, saya akan cuba sekepas bagi tuan-tuan faham 17 tempat utama dalam hijamah makrifat ni. Apa khasiat dia? Apa khasiat setiap tempat tu, apa khasiat dia? Yang kita terlupa. Kalau kita tahu, kita tak akan lepas benda ni. Kita tak akan, orang kata, kita tak buat lah. Kita biar dia saja, kita akan cari dia, kita akan buat sebab khasiat dia sangat besar. Hijamah makrifat ni, tempat-tempat dia tu sangat bermakna bagi kita untuk memastikan tubuh badan kita ni sihat. Mudah-mudahan dengan tubuh badan kita ni sihat, kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya. Kita nak apa yang kita buat di atas muka bumi ni kepada Allah. Bukan untuk kita nak dapat ni tak. Kita nak niat pertama adalah untuk mendapat keredaan Allah. Allah terima apa yang kita buat, yang kita buat tu bawa kepada Allah. Jadi hijamah makrifat ni insya-Allah apabila kita amal dia nanti, kita akan rasa sesuatu energi untuk kita beribadah kepada Allah. Kita akan rasa seronoknya nak ibadah dengan Allah. Apabila kita buat malam, kita akan rasa lapang, seronok. Kita rindu nak buat ibadah dengan Allah. Kita ringan nak buat ibadah dengan Allah. Kita akan jaga hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan makhluk-makhluk yang lain. Hebatnya bukan hijamah makrifat ni, tuan-tuan. Jadi kalau kita dapat buat 17 tempat ni, masya-Allah. Yang mana bekam makrifat ni ataupun hijamah makrifat ni, daripada poin yang pertama tulbi tadi, dia duduk di atas tulang belakang sampai ke kepala. Itu bahagian belakang tu. Tulang belakang ni merupakan letaknya saraf tunjang kita. Saraf tunjang ni penting. Sebab dia yang akan maklumat yang apa yang kita buat ni daripada dia lah. Dia akan salur ke otak kita nanti. Jadi kalau kita tak jaga saraf tunjang kita ni, jadi kita bimbang-bimbang nanti kita akan ada masalah kesihatan. Jadi kena jaga. Jadi berbalik kepada bekam ataupun hijamah makrifat tadi, seperti mana saya maklumkan, dia ada 17 tempat. Di belakang ni dia ada 12 dan di hadapan ni dia ada 5 poin dia, 4 tempat dia untuk kita hijamah ataupun kita keluar tawaf kotak. Jadi makna hijamah dalam saya maklum sekali lagi, hijamah ni maknanya kita mengeluar darah zulmat rohani dan jasmani orang. Bekam makrifat ni insya-Allah apabila kita buat bekam makrifat ni nanti, darah yang keluar tu insya-Allah tuan-tuan, darah zulmat, darah kotak dan darah rohani dan darah jasmani. Dan insya-Allah kebiasaan yang saya lihat apabila kita bekam ataupun kita hijamah makrifat ni ke orang, kalau orang tu insya-Allah dalam diri dia ada hubungan dengan Allah, darah yang keluar tu nanti biasanya dia akan terbentuklah kalimah-kalimah Allah ataupun kalimah yang berkaitan dengan Islam. Darah terbentuk, maksudnya dia macam berzikir kepada Allah. Kita pernah dengar cerita Al-Halash, ketika baginda beliau dipancung, darah dia keluar dengan berzikir kepada Allah. Begitu. Jadi insya-Allah. Jadi itu hebatnya hijamah makrifat ni. Jadi tuan-tuan, puan-puan, jadi ambillah peluang sungguh-sungguh untuk kita buat hijamah makrifat ni, untuk kita pastikan diri kita sihat rohani dan jasmani. Begitu juga dengan isteri kita, anak-anak kita, kita pastikan anak-anak isteri kita mereka buat bekam makrifat ataupun hijamah makrifat, untuk pastikan mereka tu ada hubungan, kita ni ada hubungan, hati kita dengan Allah tu ada keinginan untuk nak buat ibadah dengan Allah tu bertambah-tambah meluak, kita rasa rindu. Di antara khasiat-khasiat dia adalah satu, kita akan rasa rindu untuk ibadah dengan Allah.
selain daripada untuk pastikan kesihatan kita bertambah sihat, kalau kita buat hijamah makrifat ni, kita akan rasa sihat badan kita. Sebab seperti yang saya maklumkan tadi, saya tegaskan tadi, yang hijamah makrifat ni merupakan tiang bagi kesihatan kita. Kalau siapa nak sihat, tubuh badan dia, rohani dan jasmani dia buat bekam makrifat, insya-Allah. Jadi kita tengok sejarah sihatnya manusia ni tak boleh menandingi lah sihat Rasulullah. Rasulullah dalam sepanjang hidup dia, hidup baginda hanya sakit 2 kali saja. Itu pun satu sebab tak lalu makan, yang kedua sebab ketika baginda kena sihir oleh pembunuh Yahudi, makan daging bakar tu, kambing bakar tu, itu 2 kali tu ya. Kalian Rasulullah, apa rahsia dia? Rahsia dia, kita umat Islam rugilah kita tak ambil macam mana Rasulullah menjaga tubuh badan dia. Baginda Rasulullah menjaga tubuh badan dia. Begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah, mereka belajar dengan Rasulullah bagaimana nak jaga tubuh badan sihat. Itu sebabnya kita tengok tamadun kesihatan manusia ni tak dapat menandingi apa yang dimiliki oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat. Sahabat ni manusia yang paling, di antara manusia yang paling sihat, tak pernah sakit kan. Hari ni kita penuh dengan sakit sebab badan kita ni dimasuk dengan bermacam-macam aneka barang dalam tubuh badan kita, menyebabkan tubuh badan kita sakit. Kita tak jaga, kita tak pernah keluar racun yang dalam badan kita ni, kita tak pernah keluar, menyebabkan kita dapat sakit macam-macam. Kadang-kadang sakit pun kita kita pun tak tahu sakit jenis apa. Banyak sakit. Ini kita pun, saya pengalaman saya dalam bidang perubatan ni, duduk dalam bidang perubatan, berubat orang ni, saya rasa saya ada berubat orang 30,000 orang lebih lah. Saya ada berubat orang ni sampai tak terkira. Macam-macam penyakit saya tengok kan. Sampai penyakit yang kita pun tak pernah tengok pun, Allah Akbar, tu dia. Tapi Allah tu Maha Kaya, insya-Allah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jaga tubuh badan tuan-tuan, kita jaga tubuh badan kita dengan hijamah makrifat ni, insya-Allah kita akan dapat kesihatan yang bagus dalam badan kita. Dan lebih lagi kita dapat hubungan kita dengan Allah tu. Kita ibadah dengan Allah, kita seronok nak beribadah kepada Allah SWT. Jadi insya-Allah permulaan bekam makrifat ni, kalau siapa buat, muka dia insya-Allah kita akan tengok ada nur cahaya, muka dia berseri-seri. Allah pancar berkat daripada bekam makrifat tadi. Jadi bekam makrifat ni ada 17 tempat. Tempat yang pertama dikenali sebagai sulbi. Sulbi, dia duduk di belakang punggung kita tu, di antara luar punggung. Dia duduk ujung tulang tonggeng kita. Tentu tempat dia, insya-Allah. Nanti saya akan tunjuklah. Cuma saya cerita dulu. Nanti saya akan tunjuk dan kita akan buat praktikal nanti. Saya akan tunjuk sebab bekam hijamah makrifat ni dia berbeza sikit dengan kita tengok orang bekam-bekam ni kan. Dia hijamah makrifat ni kita kena tahulah. Dia ada bacaan dia, cara bacaan dia, kemudian cara hirih dia tu. Irisan dia menggunakan pisau untuk irih dia. Kita nak irih macam mana. InsyaAllah kita akan belajar, nanti saya akan tunjuk cara macam mana kita nak irih cara bekam hijamah makrifat ni. Irisan itu. Jadi mula-mula ni mungkin kita akan praktis menggunakan, saya selalu mengajak orang ni kalau praktis bak hijamah ni, kita gunakan tubuh tomato lah, sebab kulit manusia ni lebih kurang macam kulit tomato tu, nipis. Jadi kita nak irih tu, kalau kita irih dalam, dia akan kena isi dia, tak boleh kena irih atas kulitnya, sebab darah kotak ni dia duduk di bawah kulit. Dia bukan duduk dalam isi. Isi tu yang keluar darah elok lah, dia duduk bawah kulit. Di bawah kulit kita ni, seluruh kulit kita ni penuh dengan darah-darah kotak. Jadi darah kotak ni lah yang menjadi tempat duduk segala penyakit di situ. Jadi tempat duduknya segala iblis syaitan, dia jadi istana dia, tempat rumah dia. Jadi kalau kita tak buang dia seronok lah. Penyakit pun seronok, iblis syaitan pun seronok duduk situ. Pasal apa? Ada rumah dalam badan kita. Senanglah mereka nak ganggu kita, nak bagi kita ni malas beribadah. Dia akan hasut kita untuk buat benda-benda yang ditegah di agama kita. Kita tengok hari ni anak-anak yang degil sebab itulah. Sebab dalam diri mereka ni terdapat darah zulmat, darah kotor tadi,
yang banyak hasil daripada pemakanan kita tadi. Hasil daripada apa yang kita dah buat hari-hari tu. Tengok video, tengok dalam telefon kita ni macam-macam. Jadi benda tu menyebabkan banyaknya darah zumat dalam tubuh badan. Tu anak-anak hari ni kita tengok ramai anak-anak yang degil, lawan ibu bapa, isteri-isteri degil, tak mau dengar cakap suami, dan banyak macam lah penyakit-penyakit masyarakat ini terlampau banyak. Jadi benda tu sebabkan berpunca daripada darah kotor tadi yang menjadi tempat duduknya segala penyakit dan juga segala iblis syaitan di situ. Itu sebabnya orang ni kita ni kena selalu berwuduk, kena ada wuduk. Sebab apa? Nak jaga badan kita agar ada cahaya. Bila ada cahaya tu nanti para jin-jin atau benda-benda yang tak elok ni dia tak suka main lah. Jadi salah satu selain daripada tu, salah satu kita bekam hijamah tadi, hijamah makrifat tadi. Jadi darah kotor kita kena keluar. Itulah punca segala masalah kita. Kita tengok hari ni orang tu bercakaran, bergaduh, orang politik bergaduh. Betulnya kita berpolitik, kita bawa kepada Allah. Bukan kita nak jadi musuh apa semua. Kita berekonomi, kita nak bawa ekonomi yang kita buat tu sebagai ibadah kita kepada Allah, untuk mendapat keredaan Allah. Kita bersaudara, berkawan untuk dapatkan kasih sayang Allah, nak dapat kita sebagai ibadah. Allah jadikan sebagai ibadah, sebagai hubungan kita dengan Allah makin erat, makin kuat. Kita untuk mendapatkan keredaan Allah. Apa saja kita buat, tak kira lah apa saja kita buat, kita berkebun ke, kita masak ke, apa saja kita buat, kita nak setiap apa kita buat tu untuk mendapat keredaan Allah. Jadi ibadah kita kepada Allah. Jadi salah satu yang kita kena jaga untuk mendapatkan ini, untuk memudahkan kita, kita rasa gairah untuk kita nak buat, untuk jaga, untuk kita kita nak hubungan kita dengan Allah, kita buat hijamah makrifat tadi. InsyaAllah tuan-tuan, sepanjang pengalaman saya duk berbekam ni, masya-Allah, kalau kita selalu bekam, insya-Allah kita akan rasa dah kalau kita bekam, insya-Allah. Kalau kita bekam, kalau orang yang kita bekam tu dia ahli hijamah, ahli bekam ataupun hijamah makrifat ni, ahli ibadah, dia bekam kita, masya-Allah tuan-tuan. Sentuhan tangan dia tu berkat tuan-tuan. Orang yang ada zikir, orang yang kuat hubungan dengan Allah, dan dia juga merupakan ahli hijamah makrifat, masya-Allah, dia akan bawa kita bermakrifat kepada Allah. Jadi kita insya-Allah. Jadi berbalik kepada poin yang pertama tadi, poin yang pertama dipanggil sulbi. Poin sulbi ni tempat duduk benih kita. Benih kita semua duduk tentu lah. Benih manusia. Jadi kita kena jaga benih kita. Banyak kita tak jaga, banyak ramai orang tak jaga benih dia. Benih dia kena jaga. Kita jangan bagi tempat benih kita ni tercemar oleh benda-benda kotor. Pertama sekali iblis syaitan lah, dia suka duduk tentu. Sebab dia nak pastikan benih yang keluar nanti daripada tubuh badan kita nanti, benih yang telah dia rosak. Maka hasil daripada itu nanti akan lahirlah manusia-manusia yang tak sihat rohani dan jasmani dia. Kita tengok hari ni kita tak heran. Kalau tengok hari ni memang kita tak heran lah tengok orang jadi rosak. Anak-anak daripada kecil lagi dah rosak. Sebab apa? Benih yang kita dihasilkan tu ada benih yang bercampur dengan penyakit sama sekali telah dirosak oleh iblis dan syaitan. Jadi kita kena pastikan sulbi kita ni, poin yang pertama ni kita bekam untuk pastikan tempat duduk benih kita tu bersih daripada kotoran jasmani dan rohani. Selain pada itu, poin yang pertama ni sebenarnya khasiat dia sangat banyak. Saya cuba senaraikan di antara khasiat di antaranya, kalau orang lumpuh, inilah poin dia tuan-tuan. Kalau orang kena lumpuh ataupun stroke, dia paralyze tu, sama ada sebelah sekerat ke, poin yang pertama ni yang ni lah, poin sulbi ni nanti. Jadi kalau kita nak rawat orang lumpuh ni, pastikan orang yang merawat lumpuh tu dia hijamah tau ni, poin yang pertama tadi.
Tapi sebelum tu sebenarnya kalau lumpur ni dia ada kaedah rawatan dia, insya-Allah. Kan, kalau orang kena lumpur cepat-cepat pergi bekam, cepat-cepat pergi hijamah dia. Sebab insya-Allah kalau kita buat cepat, insya-Allah dia pulih cepat. Kadang-kadang dia buat sesat dia kawan tu dah, orang yang kena lumpur tu dia dah boleh bergerak dah. Saya pun pernah pengalaman saya ketika saya buat rawatan di Padang Golf lah. Saya dulu ada kedai saya di Padang Golf, Penang Golf Resort tu. Saya buka tu. Satu hamba Allah dia kena paralyze kan. Tengah dalam Padang Golf tu. Beberapa usul masuk dalam kedai saya. Kita bekam tu. Lepas bekam dia pun bangkit jalan, alhamdulillah. Cepat. Dia bekam. Kita hijamah makrifat ni cepat. Tapi kalau kaedah rawatan untuk hijamah ataupun untuk orang lumpuh ni, sebelum kita nak hijamah dia ataupun kita nak bekam dia, kita terlebih baik kita bagi dia mandi dulu, air halia. Itu penting. Rumah-rumah kita ni kita pastikan kita tanam pokok-pokok halia ni. Pokok halia ni khasiat dia banyak, tuan-tuan. Pertama sekali halia yang terbaik adalah halia bara lah. Susah nak dapat benih halia bara yang bagus ni. Hari ni yang kita ada tengok di kedai tu halia biasa, halia daripada China dan sebagainya. Yang kedua ada gunung pun bagus juga, tapi tak boleh dapat dah menandingi halia bara ni. Jadi rumah-rumah saya sarankan pakat tanam, senang saja tanam dalam pasu tu. Dia mudah, insya-Allah. Boleh. Bara ni. Jadi bila kita emergency ataupun kita perlu, kita boleh ambil ya, sebab kita dah ada pokok halia bara ni. Orang tua dulu dia memang di rumah mereka dia akan pastikan pokok halia bara ni ada di antara pokok-pokok yang orang-orang kampung dulu tanam lah. Mereka pasti halia bara kena ada, daun pandan kan? Pokok serai, pokok limau, purut, dia kena ada. Benda-benda tu baik untuk kesihatan. Jadi kita kena bagi mandi orang yang lumpuh tu dengan menggunakan daun halia bara ni, terebus dia, dan kita juruh mandi dengan. Jadi nak juruh dia tu kena tahu adab. Nak juruh dia pun dia kena mula di pangkai kemaluan tu. Kena juruh hilang dulu. Start juruh hilang dulu. Start tu baru juruh ke bawah, baru juruh ke atas. Ayak suam-suam kuku, orang jangan pandai-pandai. Kalau pandai-pandai kita juruh, bukan dekat lumpuh. Orang lumpuh tu kita pun terkejut dia bangkit macam cerita P. Ramlee ya. Lari orang lusuh ni ada lari apa ada lori kereta nak belah dia. Terus automatic. Jadi kita tuan-tuan kuku tu, tuan-tuan juruh. Lepas juruh bawah sampai ke bawah, lepas tu juruh naik ke atas kepala. Lepas tu jangan lap dia. Lepas tu tuan-tuan terus bekam. Masya-Allah. Tuan-tuan hijamah dia nanti, tuan-tuan tengok. Insya-Allah orang lumpuh ni tuan-tuan risaulah, insya-Allah. Jadi kena banyak minum air halia bara. Dia tu minum teh, kopi tu minum air halia bara. Halia bara kosong ataupun campur sikit gula merah. Itu ubat untuk orang lumpuh. Ni banyak orang ni kita tengok orang lumpuh banyak sungguh. Kan stroke ni. Kadang-kadang kita tengok muda lagi, umur 20 lebih dah kena stroke, kesian. Jadi maknanya punca dia sebab darah kotor yang dalam badan tu mungkin dia tak pernah buang. Hasil daripada pemakanan, tambah sekali makan benda-benda yang fast food ni memanglah akan merosak sistem usus dia kan. Jadi benda tu yang menyebabkan jadinya darah kotor banyak dalam badan kita. Jadi di antara penyakit yang kita orang kenal lah ni, di antara penyakit-penyakit top adalah stroke lah. Banyak orang paralysis lah ni. Tak kira kalau orang tua-tua tu kita mungkinlah kita kata dia tua kan, tapi ni muda-muda lagi, kadang-kadang umur 20, alah kesian. Kadang-kadang tengok perempuan yang baru melahirkan anak dia kena lumpuh, stroke kan, kesian kita. Anak baru, ya Allah. Jadi tuan-tuan pilih hijamah makrifat tu, bekam. InsyaAllah